Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kurniaan kehidupan dan juga keselamatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah, saban tahun tepat pada 12 Rabiul Awal, seluruh umat Islam khususnya yang tinggal di Indonesia membuat sambutan besar-besaran, yaitu sambutan Maulid Nabi ataupun Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertujuan untuk mengenang, mengimbau dan mengimbas kembali tarikh penting di dalam sirah umat Islam atau sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan. Sebuah hadis daripada Abu Qatadah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang puasa hari Senin. Lalu baginda pun menjawab, sepadanya aku dilahirkan dan padanya aku diturunkan Al-Quran, yaitu pada hari Isnin itulah diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu yang pertama. Maka daripada hadis yang sama-sama kita dengar sebentar tadi menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyukuri segala nikmat di atas kelahirannya pada hari Isnin, dan lantaran itu kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini disunatkan untuk berpuasa pada hari Isnin bersempena dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda pun juga berpuasa pada hari Isnin, menunjukkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkongsi rasa kegembiraan kita kepada Nabi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keadaan bumi Mekah pada waktu itu hidup dalam keadaan yang kacau bilau, hidup dalam keadaan yang serba kejahilan. Dan apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, keadaan menjadi sesuatu yang luar biasa. Antara kelahiran ataupun tanda-tanda keajaiban yang berlaku pada hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, malam kejadian atau malam kelahiran baginda itu berlakunya suatu peristiwa di mana berhala-berhala yang berada di sekeliling Ka'bah tiba-tiba runtuh dengan tanpa disangka-sangka. Di samping itu juga cahaya yang terang benderang, cahaya yang sangat menyilau dan menyinari keadaan sekitar bumi Mekah pada waktu itu, seolah-olah wujudnya suatu yang luar biasa. Dan antara lain lagi, peristiwa ataupun keadaan yang luar biasa berlaku di malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Api yang disembah oleh orang Majusi tiba-tiba padam, sedangkan api yang tidak pernah padam selama 1000 tahun itu tiba-tiba sahaja terpadam pada hari baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, ini adalah pendapat yang paling masyhur, yang mana dikongsikan atau seringkali dimaklumkan kepada kita pada hari ini. Di samping itu juga ketika kelahiran baginda, ibunya Aminah binti Wahab tidak merasa sakit, walaupun keadaan
suasana pada waktu itu keadaan yang hening, sunyi, dan keajaiban itu berlaku kepada Aminah, ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti yang berlaku pada hari ini. Kebanyakan ibu-ibu yang melahirkan anak itu akan merasa kesakitan ketika melahirkan bayi mereka. Tetapi inilah salah satu mukjizat, salah satu keajaiban yang berlaku ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tahukah anda siapakah bidan yang bersama Siti Aminah ketika melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam karangan kitab ini, Ashifa bin Auf bin Abdun bin Al-Haris, yaitu ibu kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, adalah bidan yang membantu Sayyidina Aminah untuk melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di awal perkembangan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda semasa kecil baginda ini membesar dalam keadaan yatim kerana Abdullah, yakni bapa baginda, wafat ketika baginda masih berada di dalam kandungan ibunya, yakni Aminah. Dan maka itu setelah baginda itu dilahirkan pada 12 tahun awal dan dibesarkan oleh Sayyidina Aminah, maka setelah beberapa tahun, selang 6 tahun, baginda dibawa oleh ibunya Aminah untuk berziarah kepada pakcik-pakcik baginda ke Yathrib. Yathrib nama sekarang ialah Madinatul Munawwarah. Pada zaman dahulu nama itu Yathrib, yang mana ditemankan oleh Ummu Aiman untuk menziarahi bapa saudara baginda dari sebelah ibu. Maka dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama ibunya dan juga ditemani dengan Ummu Aiman, ibunya jatuh sakit dan ibunya telah wafat di dalam perjalanan tersebut, dan jenazahnya dikuburkan di suatu tempat di sana yang dinamakan Abwa. Abwa ini maksudnya suatu kawasan yang ditempatkan di hampir ataupun berdekatan dengan Yathrib. Itulah situasi yang berlaku semasa perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW menuju ke Yathrib untuk berjumpa dengan bapa saudara baginda di sebelah ibu. Di samping itu juga, apabila wafatnya ibunya, maka bermulalah kehidupan seorang anak muda ataupun budak lelaki dalam keadaan yatim piatu. Kasihan kan? Semasa kecil lagi tidak ada ayah dan tidak ada ibu, dan itulah yang menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW menjadi seorang anak-anak ataupun seorang lelaki yang kental hatinya, yang kuat pribadinya, dan juga luhur kekuatan imannya untuk mendepani situasi-situasi ataupun mendepani masalah-masalah umat yang akan mendatang. Setelah kewafatan ibunya, semasa dalam perjalanan baginda ke Yathrib, maka baginda telah dijaga oleh datuknya, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah seorang yang sangat menyayangi baginda. Al-maklumlah, baginda lah suatu permata yang lahir pada bumi Mekah pada ketika itu. Dan apabila kewafatan ibunya pada perjalanan mereka ke Yathrib, maka datuknya lah Abdul Muttalib yang mengambil tanggungjawab
membimbing dan juga memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila umur baginda meningkat 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia, dan tanggungjawab itu disambut dengan penuh rasa gembira oleh pakciknya yang bernama Abu Talib, yang mana Abu Talib ini telah diwasiatkan oleh datunya Abdul Muttalib untuk menjaga baginda dengan sebaik-baiknya. Maka sejak itulah Abu Talib ini menjaga, menyayangi, mendidik baginda sehinggalah baginda dewasa, hidup dalam keadaan yang serba sederhana dan juga berada dalam keadaan penduduk Mekah pada waktu itu hidup dalam keadaan yang gelap gelita disebabkan masyarakat pada waktu itu, masyarakat Arab pada waktu itu hidup dalam keadaan jahiliyah. Maka apabila baginda dilahirkan, maka tanda-tanda Mekah untuk mendapat sinar tunjuk ajar daripada Allah Subhanahu wa taala telah tiba. Apabila umur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencecah 12 tahun, baginda telah membuat satu pekerjaan yang mulia, yaitu berniaga. Baginda berniaga dari Syam, yaitu Syria, bersama bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib inilah yang bertanggungjawab memberi pendedahan kepada baginda tentang dunia perniagaan ketika umur baginda 12 tahun. Dan apabila sekembalinya mereka, yaitu rombongan perniagaan Abu Talib dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke Syam, baginda mula meniagakan barangan Siti Khadijah. Maka bermulalah baginda berniaga sendirian setelah menimba pengalaman berniaga bersama pakciknya Abu Talib. Dan apabila umur baginda meningkat 25 tahun, maka disitulah tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terserlah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu adalah serba sedikit berkaitan tentang sirah ataupun kehidupan awal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semasa kelahiran baginda, semasa baginda membesar, perjalanan baginda ke Syam, dan juga sehinggalah baginda berumur 25 tahun, yang mana baginda telah diasuh dan juga dijaga oleh datuk baginda. Seterusnya baginda itu dijaga oleh pakcik baginda Abu Talib. Dan insya-Allah seterusnya kita akan melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW telah pernah juga bekerja ataupun menimba pengalaman selaku pengembala kambing. Kita tahu pengembala kambing ini adalah suatu pekerjaan yang agak sukar, suatu pekerjaan yang perlu kepada kesabaran, suatu pekerjaan yang perlu kepada kejujuran. Seperti mana sebuah hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud setiap nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala pasti pernah mengembala kambing. Dan ada yang bertanya, adakah Tuhan juga begitu? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita melihat sedikit akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda ini tidak suka sangat banyak bercakap. Antara sifat-sifat ataupun kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, baginda ini selalunya diam, dan baginda tidak akan berkata-kata melainkan perkara-perkara yang benar, ataupun sekiranya keadaan itu
perlu baginda berkata, maka baginda akan melontarkan kata-katanya. Maksudnya baginda berbicara apabila perlu saja. Dan di samping itu juga percakapan baginda ataupun kepetahan baginda melontarkan kata-kata itu adalah fasih, lancar dan juga padat. Maka itulah diantara sifat-sifat kepribadian baginda. Di samping itu juga baginda ini selalu menundukkan pandangannya daripada melihat perkara-perkara yang haram. Dan di samping itu juga baginda ini selalu memikirkan tentang perkara-perkara akhirat. Baginda selalu memikirkan perkara-perkara akhirat dan juga menghargai setiap nikmat, walaupun nikmat itu sekecil-kecil nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan khusus kepada baginda ataupun kepada seluruh umatnya. Dan di samping itu juga baginda ini akhlaknya sangat terpuji, sehingga kan suatu ketika apabila baginda bersama para sahabat memakan sebuah ataupun sebiji limau, para sahabat lain apabila merasa limau dengan rasa yang masam, maka muka sahabat itu menunjukkan masam, masamnya limau itu. Tetapi apabila buah limau yang sama juga dimakan oleh baginda, para sahabat merasa keheranan. Sebab kenapa baginda tidak menunjukkan mimik muka yang menunjukkan buah limau itu masam? Maka sahabat pun bertanya, adakah buah limau yang Tuhan makan itu manis? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, sebenarnya buah limau yang para sahabat makan dengan saya makan sama saja. Cuma itulah akhlak baginda. Baginda tidak menunjukkan bahwasanya buah limau itu masam. Sentiasa menunjukkan muka yang manis walaupun dalam keadaan yang sebaliknya. Di samping itu juga akhlak baginda ini tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Baginda sentiasa membalas apa juga kejahatan dengan kebaikan. Dan baginda itu bersifat mudah tersenyum dan sentiasa tersenyum. Itu adalah di antara akhlak-akhlak ataupun sifat-sifat terpuji yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samping itu juga perlu kita contohi sifat-sifat mulia baginda ini, yaitu baginda sentiasa ceria. Walau apa juga masalah, walau apa juga rintangan, walau apa juga kesusahan yang baginda timpa atau baginda tempuhi, baginda sentiasa menunjukkan muka yang ceria, muka yang gembira, wajah yang lemah lembut, mudah untuk dihampiri dan mudah untuk dicontohi. Baginda seorang yang sangat-sangat ramah. Baginda yang sangat ramah dan akhlaknya mulia, bercakap dengan baik, bercakap dengan suara yang rendah tetapi jelas. Di samping itu juga tidak pernah mencela orang, tidak pernah mengolok-olok orang, tidak pernah memaki hamun orang lain. Walaupun orang lain itu selalu sangat memaki hamun baginda, orang lain itu selalu sangat mengutuk baginda, orang lain itu selalu sangat menghina baginda, tapi baginda tetap dan terus membalas kejahatan orang itu ataupun membalas hinaan orang itu dengan senyuman, dengan lontaran perkataan-perkataan yang baik, dengan kata-kata ataupun akhlak-akhlak yang mulia. Dan yang paling penting sekali ialah baginda tidak pernah menceritakan rahsia orang lain kepada orang yang lain, ataupun istilah sekarang mengumpat. Baginda tidak pernah menceritakan keburukan saudaranya kepada saudara yang lain dalam perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Baginda tidak pernah berbicara
kecuali di dalam perkara-perkara yang menjanjikan pahala. Seterusnya juga sifat-sifat ataupun sunnah-sunnah Nabi yang perlu kita contohi ialah sesiapa yang meminta sesuatu daripada baginda pasti dipenuhinya, atau jika sebaliknya ditolak dengan tutur kata yang baik ataupun dengan tutur kata yang lemah lembut jika baginda tidak mampu untuk memenuhinya. Di samping itu juga semua orang mengetahui bahawasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang bersikap berlapang dada, menerima, mendengar pandangan orang lain, tidak sombong dengan pendapat sendiri, tidak ego dengan pangkat ataupun juga keturunan baginda, sedangkan baginda itu adalah daripada keturunan yang sangat mulia, yang mana pada waktu itu Quraisy adalah suatu kelompok yang hebat dan juga satu kelompok yang mendapat jolokan utama di bumi Mekah pada waktu itu. Di samping itu juga adalah akhlak keutamaan baginda berkata yang benar dan berusaha untuk membuat perkara-perkara yang baik dengan sebanyak mana mungkin agar ianya menjadi contoh teladan kepada umatnya khususnya dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat secara amnya di masa-masa yang setelah kewafatan baginda. Seperti mana juga nabi-nabi yang lain, baginda mempunyai beberapa jenis pakaian ataupun beberapa helai pakaian. Di antara pakaian baginda yang menjadi kegemaran baginda ialah gamis yang berwarna putih dan juga habrah dibuat pada bulu berwarna yang agak kemerah-merahan. Dengan gamis baginda itu memanjang hingga ke pergelangan tangan. Itu antara pakaian-pakaian kegemaran baginda. Baginda juga memakai ridah. Ridah ini ialah penutup bahu, atau orang kita sekarang panggil selendang lah. Sebenarnya pakaian yang sedemikian itu yang menutup bahu itu ataupun selendang itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Sampai itu juga baginda suka memakai jubah. Jubah baginda itu kadang-kadang memakai dengan lengan agak sempit, itu jubah daripada Rom. Kadang-kadang baginda memakai qabah seperti gamis berlengan panjang melebihi tangan hingga ujungnya dapat dimasukkan ke dalam gamis. Itu antara pakaian baginda. Samping itu juga baginda memakai kasut, baginda memakai seluar Nabi panjang, seluar Nabi yang panjang, kakinya menutup lutut dan di atas buku lali. Maka kalau memakai seluar, sunnahnya seluar itu tidaklah menutupi buku lali, tetapi di atas buku lali, yaitu mata kaki. Kadang-kadang baginda Nabi Muhammad SAW memakai seluar saja tanpa kain sarung bersama jubah atau gamis ketika tidak ada izar. Izar ini seperti kain sarung. Itu antara pakaian Nabi. Nabi juga memakai cincin. Nabi juga memakai serban. Fakta yang menarik, serban baginda itu ada kalanya baginda memakai imamah. Serban baginda berwarna hitam dan juga meletakkan kedua-dua hujung ekornya di atas bahu. Baginda juga memakai serban berwarna putih yang berjalur kuning seperti dalam beberapa riwayat Nabi Muhammad SAW. Dan bila musim sejuk, baginda memakai khuf. Khuf inilah yang digunakan semasa baginda
berada dalam musim sejuk, musim dingin. Tujuannya supaya menghalang daripada kaki baginda dan juga sebahagian daripada badan baginda itu ditutupi kulit, sama ada daripada kulit hewan, yang tujuannya ialah supaya badan baginda itu tidaklah terlalu sejuk. Sementara haiwan tunggangan Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan baginda mempunyai lebih 10 haiwan tunggangan ataupun 10 ekor kuda. Di antaranya ialah kuda yang bernama Al-Murtajiz, yang bermaksud kuda yang mempunyai suara yang menarik. Kuda yang seterusnya yang dipunyai oleh baginda Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Lizaz, itu seekor kuda yang bertubuh kuat dan keras. Kuda tersebut dihadiahkan kepada baginda oleh Raja Mesir ketika itu yang bernama Muqawqis. Itu adalah antara kuda yang ditunggangi oleh baginda. Di samping itu juga baginda mempunyai kuda yang bernama Al-Lahif. Al-Lahif yang bermaksud bertubuh gemuk dan besar. Ianya dihadiahkan kepada baginda oleh Rabi'ah bin Abi Al-Barrah. Dihadiahkan oleh Rabi'ah bin Abi Al-Barrah. Baginda juga mempunyai seekor kuda yang bernama Az-Zarib. Az-Zarib yang bermaksud sangat kuat. Di mana baginda mendapat kuda tersebut? Baginda mendapat kuda tersebut hadiah daripada Farwah Al-Juzami. Itu antara kuda-kuda yang baginda pernah tunggangi. Di samping itu juga baginda pernah menerima hadiah daripada Tamim Ad-Dari, yang merupakan seekor kuda yang dihadiahkan kepada Tamim Ad-Dari yang bernama Al-Ward. Al-Ward. Ada satu ekor kuda baginda yang diberi nama Al-Mirwah. Al-Mirwah ini mempunyai fizikal yang sangat hebat dan sifatnya yang luar biasa, yaitu kuda tersebut laju berlari seperti angin. Laju berlari seperti angin. Dan kuda yang terakhir yang dipunyai dan pernah ditunggangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Bahr. Al-Bahr. Al-Bahr maksudnya sangat kuat. Kuda ini baginda beli daripada pedagang Yaman. Itu diantara kuda-kuda tunggangan baginda. Baginda juga selain mempunyai ataupun pernah menunggang kuda, baginda juga pernah menunggang bagal. Bagal ini ialah perkahwinan daripada kuda dan keldai, dinamakan bagal. Bagal antara nama-nama ataupun bagal yang dipunyai oleh Nabi Muhammad SAW yaitu bernama Ailiyah. Ailiyah, hadiah daripada Raja Ailah, itu nama bagal baginda. Di samping itu juga baginda juga mempunyai bagal yang diberi nama Fiddah, yang bermaksud betina berwarna putih. Bagal itu baginda terima daripada Farwah Al-Juzami, yang mana ianya menjadi tunggangan baginda dalam perang Hunain. Itu adalah bagal. Rasul SAW juga punya haiwan ternakan yaitu unta. Unta ini seperti mana yang kita tahu memang banyak haiwan unta ini di tanah Arab, tapi di Indonesia kita tidak ada unta. Rasul SAW pernah mempunyai tunggangan atau pernah memelihara unta. Ini kita akan meneruskan lagi dengan pengisian sirah Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa di mana kewafatan baginda Rasul SAW. Rasul SAW seperti yang kita maklumi dan masyhur di
dicatat oleh para ulama hadis dan juga para ulama mutabi'in, baginda wafat ketika umur baginda berusia 63 tahun. Dan ada pendapat-pendapat yang lain mengatakan selain itu. Baginda wafat pada hari Senin, yaitu pada waktu duha bersamaan dengan 12 hari bulan Rabiul Awal setelah sakit beberapa hari. Jenazah baginda itu dikafankan dan juga dikebumikan pada malam hari Rabu tersebut. Ketika hampir wafat, baginda memasukkan tangannya ke dalam air dan itu bekas sambil mengusap wajahnya yang berdoa, "Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut." Itulah di antara peristiwa yang menyayat hati bagi seluruh umat manusia dan juga para sahabat yang hidup dan tinggal di sekeliling baginda, mengalami satu peristiwa yang amat menyedihkan, kehilangan pemimpin agung dan sahabat yang paling mereka cintai. Itu para sahabat yang ada ataupun duduk di samping baginda ketika kewafatan baginda tersebut ialah antaranya adalah Umar bin Khattab, yang mana baginda itu sangat sukar mempercayai kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kan baginda ataupun Umar Al-Khattab ini memberi amaran untuk memancung siapa sahaja yang mengatakan baginda itu wafat, saking rindu dan sayangnya baginda terhadap saking sayangnya Umar Al-Khattab ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Antara sahabat yang lain semasa yang berada di samping baginda ketika kewafatan tersebut ialah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Samping itu para sahabat yang lain yang berada di samping baginda ialah sahabat-sahabat yang tidak disebutkan namanya, tetapi semuanya berada dalam keadaan yang sedih dan pilu, sehingga kan ada di antaranya dia sanggup untuk melihat kesakitan ataupun kepergian Nabi Muhammad